Saudara, Jabatan Perangkaan Malaysia DOZEM dedah tentang kadar peningkatan perceraian di negara ini dengan ketara pada 2022 berbanding tahun sebelumnya. 45.8% peningkatan berkait dengan pasangan Islam, dengan kadar perceraian tertinggi berlaku dalam kalangan pasangan yang masih muda, iaitu di bawah usia 39 tahun. Banding beza antara jantina dalam julat umur yang sama iaitu 25 hingga ke 39 tahun, kedua-duanya mencatat angka signifikan dengan perceraian lelaki 24,847 orang dan perceraian wanita 27,020 orang. Isu komunikasi, kewangan, culas nafkah dan perihal orang ketiga seringkali mewarnai noda-noda kisah perceraian mereka. Namun yang menarik perhatian saya apabila Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia menemui fakta tentang isu dominasi isteri dalam rumah tangga menyebabkan suami mendakwa mereka telah kehilangan kuasa dalam membuat keputusan penting keluarga. Hingga wanita menganggap tiada keperluan lelaki dalam rumah tangga mula menjadi trend baharu perceraian. Melihat pula kepada perubahan besar dalam struktur peranan kelaziman pasangan, terutama dengan wanita kini lebih berdaya ekonomi, adakah dominasi isteri ini benar-benar menjadi punca utama perceraian? Juga bagaimanakah peranan perubahan sosial dan ekonomi wanita dalam mempengaruhi kestabilan rumah tangga? Dan wajarkah kedua-dua belah pihak bersifat terbuka dalam menerima siapa dominasi tanpa meletakkan label pada hanya semata-mata gender? Malam ini, analisis tidak mahu menjadi netizen atau makjemah bergosip isu rumah tangga. Ia harus dipacu dengan akal yang cerdas. Saya Dina Shah Salim, tirai analisis minggu ini kembali dibuka. Assalamualaikum, saya hormat. Dominasi isteri punca cerai. Saya bersama dengan dua individu untuk saya perkenalkan di sebelah saya iaitu Puan Irma Fatimah, seorang pengarah filem. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Terima kasih menjadi sebahagian daripada suara wanita untuk malam ini. Okey. Dan sebelahnya juga kita bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim yang merupakan Timbalan Dekan Jaringan FBI dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, satu topik yang saya kira sedang diperkatakan secara biasa dan kelaziman dan saya kira bukanlah satu perkara baru bercakap soal isu rumah tangga. Sering kali diperbicarakan oleh semua pihak, tidak kiralah mereka yang sedang berkahwin, sudah berkahwin ataupun yang belum berkahwin lagi. Tetapi dalam menilai tentang isu dominasi isteri, punca cerai, saya nak mulakan dahulu perbincangan ini untuk saya meninjau sedikit peranan seorang suami dahulu dalam konteks moden ini. Saya nak bermula dahulu dengan Datuk, dalam perihal ini, soalan saya pertama, kalau kita nak bercakap soal isu lelaki, peranannya sebagai seorang suami itu memang sudah tertulis. Bagaimana tanggungjawab yang harus diambil oleh seorang lelaki. Dewasa ini, dengan kepesatan dan juga cabaran-cabaran baru, adakah seorang suami bersosok sebagai seorang lelaki itu masih lagi mengamalkan dan memahami tanggungjawab asas itu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rakan pengacara, sahabat panel Kak Emma, para penonton yang dikasihi sekalian. Bila sebut tentang tanggungjawab suami, sudah pasti saya yakin umat Islam akan berpegang dengan apa yang Allah sebut dalam Quran, Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa. Lelaki itu dia bertanggungjawab kepada keluarga, kepada isteri, kepada anak-anak. Jadi bila kita pegang dengan asas itu, saya yakin orang Islam sebagai yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dia pastinya akan menjadi seorang ketua keluarga yang hebat sebagaimana Nabi Muhammad SAW lakukan. Dan ini yang perlu ada. Seperti mana kata Syekh A'id Al-Qarni, perkara penting bagi seorang suami bukan hanya mendapat gaji besar. Berapa ramai di luar sana gajinya rendah. Dia termasuk daripada B40. Tetapi boleh menjadi seorang suami yang baik, yang dihormati oleh isteri. Rakan saya, pangkatnya besar, ya, Jusabi, tetapi suami hanya grade yang rendah. Masih dihormati dan alhamdulillah hari ini umur mereka sudah mencecah hampir 68 tahun. Nampak tak? Jadi maknanya, kalau suami itu menunjukkan contoh yang baik, saya yakin dia akan menjadi seorang suami yang hebat,
dan dihormati. Okey. Wallahu alam. Itu dalam konteks apabila seorang suami menjalankan tanggungjawabnya. Barangkali bukan itulah sebabnya menjadi penyumbang kepada isu dominasi ini, kalau seperti disebutkan. Dan itu untuk itu saya bertanya kepada Puan Fatimah dalam perihal ini. Kalau kita lihat kepada kajian menunjukkan bahawa perubahan ekonomi di mana lebih ramai wanita itu berkerjaya, ia menyumbang kepada ketidakseimbangan kuasa dalam rumah tangga. Persoalan saya, adakah Puan Irma bersetuju bahawa peningkatan kebebasan wanita dari segi keuangan mungkin menimbulkan isu dominasi dan perkahwinan ini? Tak. Saya tak setuju. Sebab saya rasa statistik penceraian yang berpunca daripada dominasi wanita itu sendiri tak seberapa sebahagian. Ada banyak lagi isu-isu lain ataupun fakta atau punca-punca keretakan rumah tangga dalam keluarga. Bukan hanya dominasi. Jadi kalau yang dikatakan tadi tentang sumber ekonomi, dia berbalik-balik kepada perjanjian awal perkahwinan itu, ya. Kalau sekiranya sama ada isteri ataupun suami itu berkiblatkan duit, harta, sudah tentu akan jadi masalah. Tetapi kalau ada toleransi dalam rumah tangga, sama ada isteri dan suami itu sendiri, maka tidak mungkin ekonomi itu menjadi masalah kepada rumah tangga itu sendiri. Kerana saya pernah melalui satu orang kata situasi ekonomi jatuh, ya. Waktu tahun 1998 ya, ekonomi jatuh. Kami sangat susah jual kereta satu demi satu sehingga tidak ada kereta dan tidak pernah sekali kita bergaduh. Kerana waktu itu tengah susah. Ada duit betul-betul cukup nak beli baju raya anak seorang selai je waktu itu. Tapi kita tidak pernah bergaduh. Kerana dari awal perkahwinan kita sudah bersepakat dan bersetuju bahawasanya pencarian kami adalah untuk kehidupan rumah tangga itu ada berbagi tugas, ada berbagi tanggungjawab. Jadi saya tak rasa ekonomi itu menjadi punca yang besar kepada penceraian. Dalam perihal ini, soal dominasi ini, saya nak bertanya kepada Profesor Datuk. Salahkah sekiranya seorang isteri itu lebih mendominasi dalam hubungan rumah tangga berbanding dengan suami seorang lelaki? Saya bersependapat dengan Kak Emma berkaitan tentang dominasi ni. Isu dominasi ni dia lebih kepada apa tahu? Perception. Persepsi. Kalau nak balik kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, dari sudut ekonomi, siapa yang sebenarnya mendominasi ekonomi? Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha. Kita jangan lupa sejarah. Kita ni bila kita banyak menyalahkan, menunding jari kepada isu semasa dan sebagainya, kita lupa pada sejarah. Ya, yang Allah pun bagi tahu dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallah. Balik pada sejarah. So sekarang ni kita balik pada sejarah. Kalau you nak kata isteri ni bila ada duit dia akan jadi sombong, angkuh, bongkak dan sebagainya, tak betul. Sebahagian saja. Sebahagian saja. Kalau nak pukul semua tak boleh. Tak boleh. Jadi sebab Nabi Muhammad SAW, isteri dia adalah min athriya nisa'il Arab. Dikenali sebagai orang perempuan yang paling kaya, yang hebat, usahawan. Jadi pernah tak dia bongkak? Tak dan pernah. ketika itu Rasulullah tidak ada apa-apa pun. Yes. Bahkan Hanya gembala kambing. Ya, Nabi membawa keuntungan pula kepada Khadijah dan Nabi tak ambil satu sen pun menipu isteri, tak pernah. Bahkan Nabi buat dengan adil, dengan amanah sehingga Nabi dihormati oleh Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga Khadijah meninggal pun. Ya, kalau dibaca dalam buku karangan Profesor Sa'id Ramadan Al-Buti, dijelaskan bagaimana sayangnya Nabi kepada Khadijah tu bila Aisyah radhiyallahu anha, isteri-isteri Nabi bercakap tentang Khadijah, kenapa ya Rasulullah masih lagi nak sembelih kambing untuk Khadijah, dia dah meninggal kan. Nabi ihmarra wajhu, merah muka Nabi. Sebab apa? Nabi sayang sangat kepada Khadijah. Khadijah yang jaga aku ketika mula-mula pengorbanannya. Turun wahyu pertama. Okay. Jadi ini menunjukkan bahawa dominasi itu sebenarnya perception. Okey. Tetapi kita bercakap soal fakta statistik. Dahulu mungkin tidak banyak tetapi statistik menunjukkan ia semakin meningkat. Maka perlu ada kebimbangan di sini. Berapa statistik dalam perihal ini? Saya nak bertanya kepada Datuk. Dalam perihal ini untuk menilai keadaan antara kedua-duanya, adakah sekarang ini wanita-wanita khususnya apabila berdepan dengan cabaran semasa dan keterbukaan maklumat baharu memahami tentang bagaimana menghormati dan juga tanggungjawab antara sebagai seorang isteri dengan suami dalam konteks rumah tangga dalam apa jua peningkatan sosioekonomi mereka ada?
Pertama saya nak sebut, nak betulkan, bila you sebut statistik menunjukkan dominasi perempuan punca kepada perceraian, you kena betulkan fakta tu. Sebab ini tak boleh dimain-main. Sebenarnya punca perceraian ni banyak sebab. Betul? Ya, rakan-rakan saya pun ramai jadi hakim. Jadi mereka kata banyak sebab. Antara sebab-sebab yang kita boleh katakan, antaranya punca contoh qudwah hasanah. Suami ni dia kahwinlah dengan siapa pun. Orang lelaki ni bila kahwin dengan siapa pun, kalau you tunjukkan akhlak yang betul, perangai yang betul, you buat sebagai seorang lelaki seperti mana yang disebut oleh Profesor Said Ramadan Al-Buti, kalau kamu menjadi seorang suami yang amanah, yang jaga keluarga sebaik-baik mungkin, insya-Allah isteri senakal macam mana pun dia akan menghormati kita. Contoh tadi saya tertengok dalam Instagram Kak. Seorang artis terkenal Bollywood, perempuan yang dulunya sangat seksi, sangat semua sangatlah. Level tinggi. Dia kahwin dengan seorang lelaki usahawan yang hebat, yang menghormati. Padahal dia dengan pakai kurta, janggut panjang apa semua kan. Tapi bagaimanapun dia sangat hormat kerana suami menunjukkan contoh dan mendidik. Dia bukannya menghardik. Okey. Baik, cantik. Itu dalam konteks pasangan yang menghormati dan tahu bagaimana untuk memahami antara peranan kedua-duanya. Kita bercakap dalam konteks untuk mereka yang tidak memahami peranan ini. Dalam konteks dan juga struktur ini, saya bertanya kepada Puan Imran Fatimah sendiri. Bagi pasangan-pasangan yang barangkali seperti tadi disebut, ada tindakan tindak tanduk yang kelihatan mendominasi. Lazimnya keadaan bagi wanita-wanita yang dilihat sedikit mendominasi ini, apakah faktor penyumbangnya? Adakah kerana pasangannya tidak mahu membantu dalam konteks usaha memajukan keluarga, ataupun barangkali kerana sudah berputus asa melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh pasangan, khususnya lelaki, dalam usaha menambah baik kehidupan keluarga itu? Bagi saya kalau itu masalahnya, itu masalah attitude, masalah diri sendiri itu. Yang bukan, it's not about dominasi tau, bukan pasal dia mendominasikan rumah tangga itu sendiri, tak. Dan saya juga percaya, seperti apa yang Prof katakan tadi, apapun di permulaan perkahwinan itu, yang akan mewarnakan rumah tangga itu adalah suami. Khalifah, dia yang akan menentukan. Contoh saya berikan kepada Encik pada hari ini adalah, saya dan suami saya, dua-dua adalah director. Dua-dua bosi, dua-dua ada ego. Tetapi dia pesan pada saya, apabila saya mula menjadi director, crown director tu saya kena letak kat luar gate. Jadi di dalam rumah, saya harus menghormati dia sebagai khalifah. Itu tanggungjawab seorang isteri. Itu memang dah tertulis, dah termaktub. Dan andainya berlaku perkara yang mendominasikan hanya kerana kejayaan ekonomi kau lebih baik daripada suami kau, itu masalah attitude, masalah dalaman diri manusia itu sendiri. Dia tak kira sama ada you lelaki ataupun perempuan. It's not about perempuan saja yang mendominasikan rumah tangga itu sendiri. Lelaki pun ada juga. Jadi kita tidak boleh nak menyalahkan satu pihak. Tetapi apapun warna sebuah rumah tangga itu di tangan khalifah, iaitu suami itu. Suami. Untuk ini saya tertarik nak bertanya kembali kepada Datuk. Datuk, dalam perihal ini saya nak melihat tentang pembuat keputusan bagi sesuatu keluarga. Adakah wajar kita hanya memberikan ruang itu hanya kepada seorang lelaki yang bergelar suami semata-mata? Tapi jangan jawab dulu kerana kita tak berhenti seketika. Kembali selepas ini. Saya masih lagi tertanya soal dominasi ini. Datuk, dominasi perlu ataupun tidak sebenarnya dalam sesebuah rumah tangga? Dan jika perlu, adakah hanya tergantung kepada seorang lelaki yang bernama suami? Okey, sebenarnya kalau kita balik kepada asas, pertama dalam rumah tangga, wasyawirhum fil amar, kena ada perbincangan. Dan yang kedua, perlu ada dominasi. Dominasi dalam rumah tangga ni mesti ada dominasi. Sama ada dominasi itu kadang-kadang berpihak kepada suami dan kadang-kadang berpihak kepada lelaki, kepada isteri. Itu normal. Dalam bab rumah tangga, kalau dalam rumah, apa saja yang ditetapkan oleh isteri, baju letak sini, masak makanan kena angkat letak kat sink, itu dominasi itu adalah perkara biasa. Bahkan dalam Islam pun, dalam mazhab Syafi'i, angkat pinggan, masak apa semua ni adalah tanggungjawab suami. Sepatutnya. Tetapi disebabkan isteri itu sayang dan
antara perkara yang boleh menyebabkan isteri itu masuk syurga, dia taat kepada arahan suami, dia masakkan untuk suami, dia tahu suami suka makan yang apa yang dia masak. Jadi dominasi itu ada dengan dia. Tetapi dalam bab-bab yang lain, bab nak balik raya ke, bab nak itu ini ke, pakaian baju raya warna apa ke, kompromi lah perbincangan. Dia ada benda yang perlu ikut arahan suami dan ada benda yang kena ikut arahan isteri dan pada masa yang sama kena ikut arahan anak-anak. Zaman saya sekarang ni kena ikut arahan anak-anak. Nak pergi bercuti kena tunggu arahan anak-anak. Mana nak pergi? Bukan kami lagi yang tentukan waktu. Wasyawirhum fil amr. Banyak perbincangan. Puan Edwah, dalam masyarakat kita di Malaysia ini, sering kali kita sudah pun ditebukan dengan lelakilah membuat keputusan segala-galanya bagi kehidupan di dalam rumah. Apabila tugas itu diletakkan kepada seorang wanita iaitu isteri, adakah ini sesuatu perkara yang memecahkan tradisi, adat dan juga perkara yang sudah pun lama terbentuk dalam masyarakat di Malaysia ini? Tak. Bagi saya, sebuah rumah tangga itu ada satu je nahoda, iaitu suaminya. Dia akan orang kata menerajui keseluruhan rumah tangga itu. Ya. Tetapi ada certain things yang memang wanita, contohnya barang dapur. Cuba suruh suami pergi. Memang tidaklah dia akan pergi ke pasar membeli. Dia pun tahu pun tidak apa yang ada, apa yang tak ada. Jadi kita yang penentukannya. Anak sekolah mana, pakai baju apa, semua itu adalah tanggungjawab isteri yang memang sejak azali dulu lagi. Makanya bagi saya, tak semestinya kita sebagai wanita memberikan sepenuhnya kepada lelaki untuk mendominasikan rumah tangga itu. Okay. Namun antara dominasi dan hormat dan taat itu adalah dua perkara yang berbeza. Ya. Apapun saya tetap mengatakan yang menerajui rumah tangga itu tetap khalifahnya adalah suami. Okey, saya mengambil kod itu. Nakhoda itu harus diberikan kepada suami dalam memastikan perjalanan sebuah keluarga itu berada pada landasan yang tepat. Ya. Pun begitu, dalam kes-kes yang melibatkan seorang suami yang gagal untuk menerajui dan akhirnya menyebabkan wanita terpaksa mengambil alih, jauh di sudut hati seorang wanita, apakah yang sebenarnya dirasakan? Saya nak memahami tentang perasaan itu. Awak salah orang lah tanya. Okey, saya tidak akan, I'm not biased, tapi bagi saya, setiap gerak kehidupan kita setiap hari itu, ada waktunya kita mampu menerajui, ada waktunya kita tidak mampu. Yang paling penting dalam sebuah rumah tangga itu, it's not about dominasi, it's about kompromi. Yes. You kena bertolak ansur dari berbagai segi. Sama ada membuat keputusan, keuangan, kasih sayang, anak-anak, banyak sudut yang semuanya harus ada kompromi. Kalau tidak ada kompromi, setiap individu sama ada dia suami atau isteri memegang kepada ego dia ataupun dia nak merasa aku yang patut menerajui. Sedangkan dia tidak mampu, itu akan jadi masalah. Tetapi kalau ada tolak ansur, tidak akan ada masalah. Okey, untuk berdepan dengan situasi manusia, tidak semua manusia mempunyai ketegasan, termasuklah lelaki. Ada setengah manusia telah pun dilahirkan sifatnya begitu lembut dalam buat keputusan dan timbang rasa yang terlalu tinggi sehinggakan situasi dalam hubungan itu merencatkan apabila sudah ada bibit-bibit keputusan banyak dilakukan oleh isteri. Berdepan dengan situasi ini, Datuk, saya nak bertanya, bagi suami yang barangkali merasai dirinya mempunyai kurang kuasa dalam membuat keputusan bagi sesebuah rumah tangga, bagaimana seorang lelaki harus memainkan peranan untuk mengimbangkan situasi ini supaya keharmonian itu agak kekal masih wujud? Saya, seperti mana saya katakan di awal, prinsip saya jelas. Balik kepada perbincangan. Wasyawirhum fil amr. Kita dah tahu kita ada kelemahan. Gaji kita rendah, kita tak boleh nak buat keputusan. Jadi oleh sebab itu, kita perlu berbincang dengan isteri. Dan kita minta bantuan dia. Dia beza kita membiarkan isteri kita buat keputusan dengan kita meminta bantuan daripada isteri untuk bantu kita membuat satu keputusan. Beza tu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam rumah tangga ni kena ada orang kata apa, saling tolong menolong untuk membuat satu keputusan yang baik. Jadi oleh sebab itu, bila kita nak kata kita dah lemah, kita serahkan, kita lemah, lepas tu kita nak serah pada isteri, lepas tu kita kata isteri tu buat keputusan kepada kita. Tak boleh. Sebenarnya kita juga memerlukan kepada dia. Saling memerlu antara satu sama lain dalam rumah tangga ni. Itu satu. Nombor dua, yang jadi kesilapannya juga. Hasil pengalaman saya
Yalah, saya ni kadang-kadang orang datang jumpa dekat universiti tu, terpaksa pembantu saya terpaksa hadkan nak jumpa untuk keluarga, kita ada waktu lain. Bila bayangkan datang ni, contoh macam mana isteri nak respect kalau katakanlah isteri gaji lebih besar. Sebagai contoh, isteri gaji 54. Gaji dia kan hampir 10,000 lebih 10,000 gaji dia. Tiba-tiba suami yang gaji dia hanya 41, grade 41, tiba-tiba nak kahwin seorang lagi. Dan dia sendiri pun tak mampu untuk menanggung keluarga, dia tak mampu nak beli kereta, dia tak mampu nak bayar rumah, nak bayar anak-anak, everything. Tiba-tiba kau nak kahwin seorang lagi. Dengan alasan dia kata, saya akan kahwin dengan seorang lagi yang gaji pun lebih kurang sama yang isteri pertama. Apa ni? So di situ, isteri dia akan hilang respect. Kena ingat, isteri ni kalau dia macam mana nakal dia pun, kita ramai kawan-kawan dalam industri, selebriti dan ya orang luar, politician, kahwin dengan orang yang mungkin tak pernah semayang, tak pernah tutup aurat, tiba-tiba kahwin dengan orang ini, dia boleh menjadi seorang muslimah yang baik, yang taat. Dan dia bukan calon-calon orang yang kaya, orang ada duit. Dia boleh jadi seorang perempuan yang taat, perempuan yang sangat hormat pada suami dia, kerana suami mempunyai identiti yang baik. That's why saya kata, pertama musyawarah, berbincang. Yang kedua, tunjukkan contoh yang Nabi tunjukkan. Ini bila ada kuliah dekat TV Al Hijrah, tak nak tengok. Itu yang jadi bela dalam kehidupan tu. Okey, baik. Salah satu faktor lagi berkaitan soal sekufu. Yang sering kali dihujahkan, apabila sudah sampai ke bibit tidak bersama itu, maka sekufu dijadikan sandaran hujah untuk menghalalkan mereka untuk bercerai dan tidak bersama-sama. Saya nak bertanya dengan Puan Irma dalam perihal ini. Sekufu ini, kerana secara logiknya, kebanyakan pasangan ini sebelum berkahwin sudah mengenali antara satu sama lain. Sebelum melangkah ke alam perkahwinan, memahami tentang kekurangan dan kelebihan antara kedua-dua belah pihak. Persediaan apakah yang harus untuk difahami dahulu oleh pasangan sebelum mereka benar-benar bersetuju untuk berkahwin? Sebenarnya alasan sekufu tu klise lah. Saya rasa klise now. Itu adalah alasan yang selalu diberikan apabila nak bercerai. Betul. Tak sekufu, tak sekufu, tak sekufu. Itu yang paling selamat lah. Mungkin kerana nak menutup masalah-masalah lain. Jadi itu saja alasan yang terbaik untuk diberikan kepada mahkamah dan kepada umum masyarakat. Ya. Tetapi bagi saya, persediaan untuk mengenal, kau bersedialah macam mana pun, orang yang dah kahwin, yang dah kenal 10 tahun pun boleh bercerai. Ini soal bagaimana kau melayari hubungan itu sepanjang perkahwinan itu. It's not about berapa lama kau kenal, nak memahami pasangan hidup itu, nak make sure yang betul-betul sekufu sebelum nikah. Mak ayah kita, tok moyang nenek kita dulu tak pernah kenal pun. Kahwin elok je sampai mati hubungan perkahwinan mereka. Jadi bukan istilah sekupu nak kena kenal sebelum kahwin, baru nak kahwin, tak. Saya tak percaya pada itu. Bagi saya adalah once you kahwin, itu adalah tanggungjawab you untuk mensekufukan hubungan itu dah jadi tanggungjawab. You nak selamatkan rumah tangga you nakkan kebahagiaan, maka you kena bekerja keras untuk mendapatkan kebahagiaan itu dengan formula yang betul. So kalau you set benda tu, insya-Allah you akan dapat. Okey. Andainya berlaku perceraian, there must be something wrong somewhere. Okey. Harus untuk diteliti lebih mendalam lagi tentang perkara itu. Dan perihal ini juga Serat membawa pandangan berkaitan tentang cabaran semasa ketika ini dengan ledakan sosial media, khususnya di beberapa platform tertentu, sebagai contoh di platform X dan sebagainya, yang sering menggambar-gambarkan tentang keindahan dan kesempurnaan rumah tangga yang akhirnya membentuk satu perspektif yang mahu oleh salah satu pihak, sama ada isteri ataupun suami. Dalam perihal ini, bagaimana kesan langsung daripada cerita-cerita oleh pasangan lain membentuk perspektif kepada pasangan di rumah ini? Bagaimana untuk harus kita satu tentang perkara ini? Kita nak jawab persoalan ini selepas ini dalam analisis. Baik, nak bercakap soal menguruskan perspektif terhadap pasangan masing-masing daripada gambaran-gambaran terpaling sempurna oleh barangkali media sosial, apa yang ditayangkan kepada mereka, apa yang dikongsikan oleh barangkali rakan-rakan mereka. Berdepan dengan perspektif ini, bagaimana Datuk melihat tentang pengurusan perspektif ini harus untuk disantuni oleh pasangan? Mengurus persepsi dalam laman sosial ni, kita kena bijak. Macam kita bawa kereta lah.
Kalau nak elak daripada aksiden, kita haramkan kereta, tak logik kan? Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena bawa kereta dengan hemah. Begitu juga dengan laman sosial. Laman sosial ni banyak juga faedah dia. Saya pun banyak juga belajar macam mana nak berhadapan dengan situasi sekian-sekian, ya, dalam laman sosial. Belajar banyak tentang perubatan, tentang kehidupan, ya. Hatta kita, walaupun saya profesor dalam bidang, tetapi saya tetap kena belajar sebab manusia ini tak akan sempurna. Jadi oleh sebab itu, laman sosial ni apa saja yang ditunjukkan, kalau benda tu baik, why not? Contoh orang putih selalu disebut macam tadi kita sembang, dia sangat romantis. Orang Melayu ni tak romantis. Romantik. Ya. Lelaki orang putih. Betul. Saya baru ni pergi kat Spain. Dekat Spain saya tengok orang, dia walaupun dah tua dia pegang, dia peluk. Dan isteri saya juga, dia salah seorang yang suka tengok apa yang Barat buat. Sebenarnya Barat ni dia ambil apa yang Nabi buat, yang Nabi ajar. Apa yang Islam ajar. Dan ulama-ulama terkenal pun banyak mengatakan kalau nak tengok Islam, tengok pada Barat. Kebersihan tengok pada Barat. Dan nak tengok tengok romantis macam mana mereka ini dengan isteri dan anak-anak di Barat, bergaduh, dia tak bergaduh depan anak-anak. Ini dia orang punya cara didikan daripada awal. Jadi dia belajar. Dia kata kita kena romantis macam ni. So kita akan cuba buat. Memanglah kalau ikutkan saya memang payahlah sebab saya dibesarkan dekat Arab. Duduk Arab memang mana romantisnya ya Robi. Jadi 12 tahun duduk Arab. Jadi nak kata I love you tu beratnya. Jadi tapi kita belajar sikit demi sikit, alhamdulillah akhirnya dapatlah apa yang sepatutnya kita belajar. Tapi masih kena belajar. Jadi kita boleh gunakan persepsi ataupun apa yang ada yang baik dalam laman sosial tu kita jadikan contoh. Tak salah. Tak salah kan? Sebab itu fitrah. Fitrah manusia nak yang terbaik. Okay. Wallahualam. Nak yang terbaik dan pastinya mahukan sesuatu yang sempurna. Itu adalah lumrah manusia. Tetapi dalam berhadapan tentang pasangan masing-masing, Puan Irma sendiri melihat pada tahap apakah yang seharusnya angan-angan kesempurnaan itu harus untuk dihentikan sekejap untuk memastikan supaya kita tidak overdo hingga menjejaskan ataupun memandang rendah pasangan masing-masing. Okey, balik-balik pada social media tadi ya. Kita mencari apa di dalam social media. Itu adalah balik-balik pada diri kita. Yang kita buka social media itu apa yang kita cari. Adakah yang kita cari itu satu ilmu? Adakah ilmu itu boleh menjadikan kita seorang manusia, seorang isteri yang akan membanding-bandingkan suami kita dengan orang lain? Ataupun kita nak mengambil satu ilmu yang mana kita nak, kita tahu suami kita tahap A, tapi kita nak dia A+++. Kita tahu kemampuan dia tahap mana. Jadi itu adalah berdasarkan apa yang kau lihat dan apa yang kau dapat. Dan tidak semua yang you nak kongsi di dalam social media itu boleh dan untuk menjadi tatapan umum. Kerana ada perkara-perkara yang harus menjadi rahsia pada diri you. Jadi bagi saya balik-balik pada diri you, apa yang you cari itu yang you akan dapat. Kalau niat you hanya untuk melihat dan mengambil yang baik, kalau you menjadi mata lalat yang mencari kerosakan, kesalahan, maka kau akan ambil ilmu yang tidak baik itu dan kau serapkan dalam rumah tangga kau. Tapi kalau kau ambil sesuatu yang baik, baiklah yang kau dapat. Okey, baik, kita nak melihat pula pandangan bagi dari konteks agama dan juga hukum syariah dalam perihal ini untuk memastikan supaya kedua-dua pasangan mengamalkan cara bagaimana telah pun diajar oleh Islam itu sendiri. Kalau saya lihat kajian ditulis oleh Institut Kajian Islam Antarabangsa, hampir 60% perceraian itu dalam kalangan pasangan Muslim khususnya berpunca daripada kegagalan memahami peranan sebenar dalam perkahwinan menurut bagaimana telah pun disyariatkan oleh agama Islam itu sendiri. Dalam perihal ini dan juga cabaran semasa dengan kepelbagaian cabaran moden ketika ini, Datuk, bagaimana Datuk melihat peranan yang harus diambil oleh suami dan isteri bersama-sama mencari titik tengah untuk memastikan supaya sebarang cabaran moden yang datang ketika ini itu dapat diseimbangkan antara kedua-dua belah pihak? Okey. Dia perkara paling penting dalam rumah tangga ni. Pertama, suami mesti menunjukkan contoh yang terbaik. Sekadar yang dia termampu. Kalau tak mampu nak buat semua, dia sekurang-kurangnya dia cuba buat yang terbaik. Dia kena buat, dia kena belajar. Kalau tak cukup, dia belajar. Sebagai contoh. Ini saya ambil daripada Syekh Dr. Muhammad Baltaji buat tentang fiqhul mar'ah, fiqh wanita. Dia jelaskan juga bagaimana orang perempuan yang establish ni, yang dah ada duit, yang kaya, whatever. So dia kahwin dengan perempuan yang lelaki yang tidak sebanyak dia. Macam mana dia buat? Lelaki tu boleh kahwin dengan dia, ya, dengan harapan, dengan hasrat, dan dia mesti cuba sedaya upaya untuk menanggung keluarga.
sedaya upaya. Siapa? Lelaki. Kalau dia tak apa-apa nak mampu, Dia buat apa yang dia mampu. Sekurangnya kalau perempuan tu demanding, kalau dia demanding, itu masalah. Maka kena balik pada asal pertunangan. Sebab kenapa pertunangan itu disyariatkan? Untuk kenal pasti dia ni boleh tak hidup susah dengan kita. Okey. Kita nak jadi seorang lelaki yang baik. Itu sebabnya lelaki kena mainkan peranan. Prof, sebelum Ya. kahwin dia tak kucing berasa coklat, bos. That's why dia sebelum kahwin semua indah, Prof. That's why Islam itu cantik. Dia suruh kita buat kajian masa pertunangan. Kalau dah masuk dalam alam perkahwinan, kita masih lagi boleh mengubah jika kita mampu untuk mengubah. Okey. Kalau tak mampu, itulah akhirnya kita akan pergi kepada hakam. Hakam dulu. Okey. Perbincangan antara dua pihak. Lepas tu baru perceraian. Jadi maknanya kita lelaki ni kena tunjukkan contoh yang terbaik dulu. Selepas itu, kalau ada kelemahan-kelemahan yang ada, dia perbaiki dan dia tambah baik. Dalam masa yang sama, dia tetap mendidik dan membantu isteri dia. Dan isteri juga perlu membantu suami untuk berjaya. Okey. Dia tak boleh Seorang-seorang. seorang-seorang, tak boleh. Dia dua-dua. Sebab ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan semua isteri-isteri Nabi. Dengan Khadijah first. Kita ambil yang Khadijah dulu. Lepas tu dengan isteri-isteri Nabi. Macam mana Nabi itu mengajar isteri-isteri Nabi ini menghormati antara satu sama lain. Dan yang paling menarik, Nabi ni perangai dia satu. Kenapa dia? Nabi poligami. Ya, atas arahan Allah SWT tu kena pegang tu, bukan sebab nak seronok Lepas tu dalam masa yang sama, Nabi ni tengok dia punya prinsip, balik rumah Sayyidina Aisyah, dia tidak akan bercakap tentang Safiyah. Tak duduk rumah Safiyah, dia tak akan cakap tentang Zainab. Begitulah seterusnya, dia tidak pernah bercakap membanding-banding itu, tidak berlaku. Jadi itu sebabnya kita kena ikut. Saya cakap berdasarkan fakta-fakta yang kita jumpa berdasarkan kajian rakan-rakan kita, bahawa ramai saja perempuan yang sukses, yang berjaya dan boleh menghormati dan menjaga suami sebaik mungkin. Okey, itu untuk konsep yang baik telah pun dianjurkan oleh seorang isteri, dan kita percaya dalam rumah tangga itu ego pasti ada dan seringkali terkait dengan seorang lelaki. Tetapi saya nak berubah sedikit situasi itu. Sekiranya keegoan itu muncul daripada seorang isteri kerana barangkali dengan jawatan, kemampuan establishnya beliau, soal ego ini, bagaimana wanita yang mengalami perihal ini boleh untuk menguruskan keegoan itu supaya tidak-tidaknya penghormatan itu wujud dalam rumah tangga? Okay. How you handle the ego. Bagaimana you nak handle ego tu dan setinggi mana ego tu. Okey, apabila saya rasa ego dan hormat itu adalah dua perkara yang berbeza. Kalau seandainya kita sudah meletakkan suami itu di situ, kita ada ego, kita tidak akan melewati hormat itu. Okey, betul. You boleh ego. Semua orang ada ego masing-masing. Tetapi bagaimana you meletakkan ego you bersama dengan hormat itu. Hormat dan taat itu. Kerana seorang isteri memang wajib hormat dan taat kepada suami. Ego tetap ego. Dan lelaki juga ada ego. Memang ada perempuan ada ego dia. Macam saya kata, macam tadi yang Prof katakan tadi mengenai, okay, you ada kemampuan yang besar. You rasa diri you dah hebat. You tahu you berbelanja besar. Mungkin besar, berbelanja besar. You tahu suami you tak mampu. Ini bukan soal ego, ini soal nafsu. Betul. Ini bukan lagi soal ego, soal nafsu. Apabila you meminta sesuatu yang you tahu suami you tidak akan mampu, it's not anymore about ego. Itu adalah nafsu. Jadi bagaimana you mengendalikan nafsu, hormat dan ego itu dan kompromi itu dalam rumah tangga sangat penting. Setiap manusia pasti ada ego dia. Saya juga ada ego saya. Suami saya juga ada ego dia. Dan apabila you memahami ego pasangan you akan tahu mengendalikannya. Okey, itu adalah art yang tak boleh nak diajar. Ia adalah tentang bagaimana Dia adalah realiti tentang kehidupan. Bagaimana you nak menuntut ilmu, nak memahami. Learning process. This is ilmu juga. Betul. Ilmu nak you dah kahwin awal, you takkan nampak buruk dia. Dia takkan ada ego dia. Tetapi lama kelamaan akan bertambah. Dan adakah you nak melawan dia dengan ego you juga? Ada waktunya you kena mengalah. Okey. Ada waktunya you kena pertahankan ego you. Baik, selepas ini kita nak berbincang tentang apakah langkah intervensi dalam usaha untuk memastikan supaya isu-isu perceraian dalam kalangan masyarakat dapat dikurangkan setidak-tidaknya dan mewujudkan keharmonian dalam rumah tangga. Semuanya perbincangan selepas ini.
Baik, soal penyelesaian juga intervensi itu harus untuk diambil oleh semua pihak, tidak kiralah sama ada diri sendiri ataupun pihak-pihak berkepentingan. Saya nak bercakap dalam konteks polisian juga dasar kerana ialah merupakan panduan utama bagi membentuk sebuah masyarakat yang lebih hakiki. Saya nak bertanya perkara ini kepada Datuk. Datuk, kalau saya lihat diakui sendiri oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, hanya 20% saja pasangan yang menghadiri kaunseling perkahwinan meneruskan usaha untuk pemulihan rumah tangga, berbincang, berjumpa dengan pihak-pihak kaunselor untuk mendapatkan satu titik tengah dan memahami tentang apakah isu yang berlaku antara kedua-duanya. Dalam perihal ini, saya nak memahami tentang cabaran yang dihadapi dalam konsep perkahwinan. Apakah sebenarnya pendekatan-pendekatan baharu yang harus untuk dilihat semula, direvise, direvamp balik bagi memastikan supaya pendekatan yang diambil oleh pihak-pihak berkepentingan ini kena dan menepati tentang isu pokok bagi sebuah rumah tangga? Okey, antara benda yang saya nampak iaitu bagaimana kita mempromosikan agensi-agensi ini untuk menggalakkan orang datang kat kita. Bahkan ramai yang tak tahu. Kan? Ya. Bila tanya, kenapa tak pergi? Oh, tak tahu pula ada. Ada ke? Ada ke? Jadi soalan-soalan itu perlu perlu dijawab menerusi media-media arus perdana seperti TV Al-Hijrah dan TV-TV yang lain. Ya. Jadi Kak Emma sebagai penerbit drama ke TV boleh tunjukkan contoh dan mungkin pihak kementerian bekerjasama dengan penerbit-penerbit ini untuk menunjukkan bahawa ada badan-badan mereka ini yang boleh membantu, agensi mereka ini boleh membantu golongan untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah rumah tangga sebelum pergi ke arah yang lebih teruk. Jadi nampak tak, benda itu sangat penting. Promotion amat penting. Ya? Ini untuk Sekiranya dianggap ianya satu isu yang besar, satu masalah yang besar yang nak ditangani. Kalau ianya tidak dianggap satu masalah yang besar untuk ditangani, maka ia tidak akan ada kempen, dia tidak akan ada usaha untuk membuat program-program ke arah itu. Okey, untuk menyedarkan masyarakat tentang bagaimana Bahkan kita mempunyai ramai kaunselor berdaftar dan perlu diwawarkan juga di bawah satu badan, mungkin di bawah Kementerian Wanita, untuk memikirkan macam mana nak tarik orang datang berjumpa dengan kaunselor-kaunselor ini. Di Fakulti Pendidikan Islam UKM, kita ada kaunselor berdaftar. Tapi berapa ramai yang datang jumpa? Kan? Jadi benda itu perlu dilakukan. Okey, baik, saya penting juga saya bercakap soal peranan pihak ketiga. Puan Irma, peranan pihak ketiga dalam usaha untuk menjadi penghubung antara kedua-dua belah pihak. Bagaimana peranan pihak ketiga ini memainkan peranan penting dan siapakah sebenarnya peranan ketiga yang harus menjadi pemain utama dalam isu rumah tangga ini? Keluarga, kawan-kawan ataupun pihak-pihak lain, NGO barangkali tiba-tiba tampil untuk memberikan sokongan kepada pihak netizen? tertentu? Netizen barangkali? Bagaimana? Sekarang netizen. Netizen yang menentukan. Jadi bagi saya, siapa yang you pilih? Siapa yang you percaya? Siapa yang waras di dalam memberi you nasihat ataupun orang yang you rasa berilmu di dalam untuk menasihati you. Itu pilihan you, di tangan you. It could be your family atau mungkin orang luar. Tergantung kepada siapa yang you percaya. Dan saya harap pilihan itu tepat dan betul. Bersesuaian dengan masalah you ketika itu. Andainya you pilih orang yang salah itu boleh merosakkan lagi rumah tangga you. Okey, sedikit saja saya bertanya kepada Datuk. Salah satu perkara yang menarik perhatian saya soal aib dalam rumah tangga. Bagaimana harus untuk kita membezakan soal aib dan juga perilaku-perilaku yang harus untuk diberitahu kepada umum berkaitan barangkali kesalahan-kesalahan tertentu. Batasan antara kedua-duanya. Kaedah sangat jelas. Al-fitnatu na'imatun fala tastayqizuha. Fitnah itu sedang tidur. Jangan dikejutkan fitnah itu. Aib itu biarlah berlegar di dalam rumah tangga kita. Jadi kalau berlakulah perceraian, tak perlu disebarkan dan dimaklumkan ke dalam laman sosial. Sebab tiada keperluan untuk orang di luar sana untuk mengetahui. Yang perlu tahu siapa? Orang-orang yang menguruskan kes, iaitu peguam, hakim-hakim, kaunselor, family terdekat, bukan semua. Family terdekat yang kita boleh percaya, yang tidak akan membuka aib dan seumpamanya. Kerana aib ini, dia akan menyebabkan kes itu makin besar. Itu sebabnya bila isu-isu di mahkamah, tak perlu diwawarkan keluar. Perlu dibincang sebaik mungkin. Kalau pilihan terakhir kita adalah perceraian, maka selesaikanlah ia di dalam mahkamah.
dan tak perlu kita bawa keluar. Kalau wartawan tanya pun minta maaf kepada wartawan-wartawan walaupun you all semua kawan saya. Tetapi Perlu juga mencari berita. Tetap macam mana pun cakap minta maaf. Benda ini benda yang kami akan selesaikan dengan cara baik. Kami ada anak-anak dan kami perlu selesaikan yang terbaik. Khususnya netizen Ya. Khususnya Dan untuk nasihat netizen. saya juga kepada netizen, ingat kita membuka aib orang atau menyebabkan aib itu terbuka, sila air bulan, kita akan dipersoal depan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah tegur seorang wartawan, dia telefon tanya tentang keaiban, menyebut aib kan. Saya kata, "Kak, jangan Kak. Tanya benda lain, tanya hukum okey. Tapi nak tanya untuk membukakan aib orang itu, sila air bulan, saya dengan Kak dua-dua masuk neraka." Okey. Jadi alhamdulillah cerita itu tutup. Tidak Dia pun alhamdulillah Especially taubat. di social media. Kan? Okey. Social media tu sekarang adalah wakaf dosa tu. Ya. Wakaf dosa paling besar tu sekarang ni. Dia kekal tau. Okey. Apabila buka sikit, dia akan jadi full Ya. berbagai-bagai perspektif daripada orang ramai yang akan menimbulkan kekacauan dalam. Ya. Okey, Puan Imran Fatimah, saya kena bertanya soalan ini kepada Puan Imran Fatimah kerana kita tahu bagaimana Puan Imran Fatimah merupakan salah seorang selebriti, pempengaruh. Ini soal individu yang punya pengaruh, khususnya mereka barangkali berkelas selebriti dan sebagainya. Tanggungjawab sebagai pempengaruh itu, tidak kira dalam apa jua situasi sekalipun, adakah tanggungjawab ini bersifat mengikat ataupun pilihan? Mengikat. Maksudnya? You kena bertanggungjawab untuk memastikan supaya perilaku you dalam keadaan baik di hadapan umum dan tidak menunjukkan perilaku yang tidak baik. Lakonlah. Wajib. Dan bagaimana harus Apabila- untuk dijadikan apabila- satu bentuk disiplin kepada diri. Okey, apabila you menjadi seorang selebriti, tak selebriti lah. Apabila saya menjadi seorang pengkarya, saya menjadi seorang director, saya menjadi seorang penulis skrip, saya sangat orang kata satu beban satu tanggungjawab yang besar saya kepada penonton kerana saya memberi sesuatu yang akan disoal di akhirat esok. Apa yang kau berikan kepada mereka di dalam karya kau? Yang baik atau yang buruk? Jadi bagi saya bukan mengikat, tetapi itu adalah satu tanggungjawab. Apabila diri kau menjadi idola kepada orang ramai, apa yang kau berikan, orang ambil, kau tanggunglah di akhirat. Okey. Ini satu beban yang cukup besar yang Besar, harus digalas sebenarnya, dan sangat perlu tahu besar. tanggungjawab itu. Ya. Baik, untuk kita memastikan supaya perbincangan ini menjadi jalan penyelesaian dalam konteks untuk pemerkasaan bagi kedua-dua belah pihak. Seperti kita ketahui, manusia tidak kira lelaki atau perempuan pasti ada kelemahan. Dan adalah dalam konteks bagi seorang individu tersebut nak sedar ataupun tidak sedar kelemahan tersebut. Kita harus untuk bermuhasabah diri dan tindakan itu harus dilakukan oleh kedua-dua belah pihak. Baik lelaki atau perempuan, bagaimana harus diambil peranan ini supaya kedua-dua pihak sedar tentang kekurangan diri, bermuhasabah dan memberikan ruang terbuka untuk meningkatkan diri semula. Dan perihal ini, bagaimana harus untuk kita santuni? Datuk. Saya melihat bahawa gunakanlah peluang-peluang yang ada. Kita digalakkan suami isteri ini selalu makan bersama. Masa makan bersama itulah kita bercerita tentang kita. Bukan bercerita tentang orang lain. Itu satu. Nombor dua, kita ada masa di atas katil. Time itulah kita bercakap sebelum tidur. Mana ada orang terus letak kepala terus tidur, itu teruk sangat. Kan? Kau mesti sembang-sembang dulu. Saya antara yang Awal-awal kahwin sembang. Ha? Itulah sekarang pun kena juga. Kalau tidak susah. Dah lama tidur. Kalau tidak, kita tidak ada masa. Kalau dua-dua sibuk. Jadi maknanya kita kena ada gunakan masa yang ada. Yang ketiga, kalau ada peluang untuk bermusafir bersama, ya, kalau ada yang pergi umrah, pergi bercuti, pergi. Sebab Nabi bila dalam keadaan kusut, dalam keadaan sedih, Allah hantar apa? Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah nak tunjuk, berjalanlah kamu wahai Muhammad. Pergi tengok Isra' Mi'raj. Nak menunjukkan bahawa perjalanan itu penting, boleh menyelesaikan masalah. Sebab saya selalu pesan, kalau ada orang datang banyak masalah banyak, ya, tolong pergi bercuti. Jangan bergaduh lagi. Pergi bercuti, bincang elok-elok. Masa bercuti itu dah lain. Masa Jangan tengah bawa. marah pergi bercuti. Pergi. Ada yang pergi, tak jadi bercerai. Alhamdulillah, saya dah test 3 orang. Ini makmal, saya punya makmal. Berjaya. Masa 3 tengah orang merajuk. tak Prof, macam jadi mana nak pergi cuti? tak jadi bercerai. Bahkan suami dia alhamdulillah caring dan masya-Allah alhamdulillah. Yang seorang tu berjaya kahwin seorang lagi, alhamdulillah. Ya betul. Kahwin seorang Dan lagi. isteri pertama Itu realiti yang berlaku. Ya, itu realiti, alhamdulillah. So balik kepada asal. Okey, saya nak tanya pandangan daripada Puan Irman sendiri. Soalan saya, adakah
majlis agama, pihak-pihak jabatan agama memainkan peranan yang penting dan juga membantu betul-betul kepada pasangan-pasangan yang berada di ambang keretakan daripada kajian dan juga cerita-cerita realitinya? Keretakan. Memainkan peranan penting untuk setidak-tidaknya Kahwin pun susah sekarang ni dekat pejabat agama. Apatah lagi retak. Nak dapat surat nikah pun susah. Sekarang ni nak kahwin pun susah tak? Ikhlas dari hati? Ikhlas daripada hati Tak kot. Belum lagi bersungguh-sungguh untuk membantu masalah. Apa yang diharapkan daripada Jabatan Agama dalam perihal rumah tangga ini? Tapi kalau tanya saya, personal saya, hidup manusia ini, hidup kita, setiap individu adalah diri kita. Saya tidak percaya kita terlalu hidup bergantung kepada agensi, bergantung kepada orang untuk nasihatkan kita, bergantung kepada orang ni nak bagi kempen, bergantung kepada orang ni nak bagi ilmu. It is you. You want to save your marriage, you cari ilmu tu. Kalau kita nak minta tadah dan berharap orang memberi, kita takkan dapat. Okay. Kita kena cari. Kalau kita nak selamatkan rumah tangga kita, carilah ilmu untuk selamat tu. Okay. Tidak semestinya pada agensi, tidak semestinya pada majlis agama. Ada banyak sumber lain yang dapat menyelamatkan rumah tangga tu. Dan paling utama adalah diri kita sendiri. Okey. Kuncinya adalah diri sendiri. Bagaimana mahu bergerak dan menyelesaikan perihal ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-duanya iaitu Puan Emma Fatimah, seorang pengarah filem, dan juga Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzar Arif Muhammad Kashim yang merupakan Timbalan Dekan Jaringan FPI Universiti Kebangsaan Malaysia atas perbincangan soal dominasi isteri punca cerai. Satu topik yang sering kali diperkatakan dan saya percaya akan sentiasa berterusan untuk perbincangan dalam apa pun jurus sekalian sekalipun. Baik, terima kasih juga kepada saudara. Saudara, perkahwinan adalah satu bentuk ibadah yang sentiasa dilimpahi dengan pahala dan juga rahmatnya. Dan kewujudan antara dua belah pihak meskipun sudah lama bersulam kasih, tapi ia tetap seperti marih dan juga bumi. Namun itu bukan alasan tidak saling untuk melengkapi. Dalam soal isu dominasi dan mendominasi, ingatlah pesanan Tuhan dalam surah An-Nisa ayat ke-34. Yang pasti, rumah tangga itu harus dibina atas kasih sayang, bukan dominasi atau pertentangan kuasa. Ia perlu dijaga dan dilindungi atas tanggungjawab kedua-duanya. Dan kata orang lama, tampuk perahu di tangan nakhoda, kemudi jangan dipegang semua. Saya Dian Shah Salim. Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia.